Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua yang sedang mengikuti Facebook Live saya, iaitu Sarapan Minda Momentum. Okay, so insyaAllah pagi ni saya nak kongsikan banyak lagi ilmu-ilmu, strategi, kesilapan, apa benda betul, apa benda yang isu-isu semasa yang kita hadapi dalam bisnes, dalam marketing, yang insya-Allah dapat memberikan anda satu ilmu, satu benda yang penting adalah untuk anda betul-betul faham apa tindakan nak dibuat. Itu sebenarnya target saya untuk memastikan you all ni semua adalah betul-betul dalam proses untuk nak capai kejayaan dalam bisnes tu. Walau macam mana pun kita tak lari sebenarnya kan daripada masalah, cabaran, rasa nak give up. Mungkin pagi ni pun ada yang bangun pagi dan rasa macam nak give up. Mungkin ada yang bangun pagi ni masih dalam keraguan. Mungkin dia rasa boleh ke dapat sale hari ni Boleh ke aku nampak isunya sekarang, nampak Facebook macam makin slow. Kan? Kenapa posting macam tak pergi sangat? Kenapa buat iklan tak jadi? Kenapa dah buat macam-macam benda tapi still hasilnya sama je? Mungkin ada setengah yang mengalami keadaan yang lebih teruk. Betul? Mungkin you all boleh share kat saya apa benda selain daripada apa yang saya terima soalan banyak daripada, dan tim saya kumpulkan setiap hari. Tim saya memang ada kumpulkan kita apakah benda-benda yang isu-isu utama, benda-benda yang menjadi soalan kepada ramai orang. Itu yang saya fikir macam, bila kita kalau hanya mengharapkan kepada Google, so terlalu banyak benda yang kita tertipu. Bukan saya kata Google menipu, tidak. Kan, tetapi apa yang berlaku adalah kita yang tertipu sebab contoh katalah saya pun buat search lah macam ni. Saya search, saya search cara pemasaran online. Contohlah, katalah saya search satu keyword. Tajuk dia adalah kat sini cara pemasaran online. So dalam masa 37 tak sampai berapa saat je, saya tunjuk pada anda, saya menjumpai 22 juta result, hasil carian. Dalam masa 0.37 saat, saya dapat menemui 22 juta result. Jadi, mana satu agaknya yang memang betul-betul berkesan kat sini agak-agak? Kalau kita tengok betul-betul kat sini, terlalu banyak. Nombor 1, 2, 3, 4. Sampailah 22 juta link yang ada yang wujud dalam tu. So, mana satu agaknya yang berkesan kepada bisnes kita? Mana satu? Mungkin cara tu berkesan pada bisnes A. Mungkin. Tapi bila Mamat atau Minah yang buat buat bisnes B, buat cara tu tak jadi. Itu bendanya. Itu yang saya kata, kemungkinan besar kita ni akan tertipu. Itu satu hal. Mungkin ada cara yang kalau kita gunakan pada 2 tahun lepas, yes, benda tu betul, boleh jadi. Tetapi sekarang ni dah hujung 2020. Kalau kita menggunakan metod yang sama, mungkin dah tak jadi. Sebab dalam marketing, dalam pemasaran, benda-benda ni sentiasa berubah-ubah. Betul ke betul? Jadi, apa yang penting kat situ sebenarnya? Supaya kita ni tidak tertipu oleh Facebook ke, Google ke, YouTube ke, yang mempunyai terlampau banyak sangat knowledge. Kan? Terlalu banyak. Dia terlampau terlebih sangat. You all faham tak benda ni? You all faham tak maksud saya tu apa? Jadi ramai orang cakap, belajar je lah kat Google. Apalah kau ni malas. Pergilah buka Google dan tengok apa kau patut buat. Apalah pergi masuk kelas. Buang masa pergi kelas. Buang masa bayar masuk kelas mamat tu. Dia siapa? So terlalu banyak sangat pertikaian. Dan biasanya mereka yang menyuruh macam ni adalah mereka yang tidak bertanggungjawab. Last kali you all pun ikutlah cakap dia. You pun try lah Google dan try lah buat segala macam teknik dalam ni.
Tapi tak jadi, dan lepas tu mungkin bila you cakap dengan dia, saya buat tak jadi pun. Lah, pasal kau ikut? Aku cakap je. Aku tak suruh kau buat. Nampak tak? Betapa ramainya manusia pada hari ini tidak bertanggungjawab pada apa yang dia bagi tahu. Faham tak faham? Jadi saya memilih, oleh kerana tim saya tiap-tiap hari kita ada jadual macam ni tau. Tiap-tiap hari kita non-stop, tim saya akan kumpulkan segala soalan-soalan anda. Macam ni lah, kita akan buat ni. Berapa ramai yang follow kita di Facebook satu hari, berapa engagement kita. Ni ada isu yang pada 3 November yang saya ambil. Kan? So kita kumpulkan kat sini daily issue. Apakah isu-isu yang you all tanya, yang you tanya dalam kita punya Facebook. Jadi benda-benda macam ni yang saya nampak kat sini. Okay, yang saya tolong pagi ni saya nak bacakan. Dan mungkin nanti kalau you all semua ada soalan pun boleh bertanya, insyaAllah. Saya rasa saya nak jawab kat sini dulu sebab saya nampak banyak sangat benda kat sini yang soalan yang memang popular, yang kalau you tengok lately ni kat Facebook bila buat marketing nampak macam sedikit perlahan. Okay, ada macam slow. Betul ke betul? Buat tak jadi, buat try tak jadi, tak macam selalu. And of course, memang Facebook terlalu banyak sangat benda yang berubah. Okay, terlalu banyak. Tapi sebelum saya nak start, sebelum saya nak mulakan ni, boleh kalau anda tolong saya, bayar dulu yuran lah nak masuk kelas. Bayar yuran, Sarapan Minda Momentum ni dia ada yuran. Boleh bayar yuran dulu. Yurannya adalah tekan butang share. Senang je. Tekan butang share. Faham tu? Tekan butang share supaya kita tahu orang lain juga perlukan benda-benda yang kita nak belajar pagi ni. Jadi saya nak ajar supaya kita ni belajar untuk ikhlaskan diri kita, ikhlaskan hati kita, betulkan niat. Bila kita nak pandai, jangan pandai seorang-seorang. Kita nak orang lain juga tahu benda ni. Dia macam ni tau, bila ekonomi tu rancak, orang lain pun boleh berniaga dengan bagus, pasaran akan jadi bagus. Peluang akan terbuka lebih besar. Kita sendiri yang share, insya-Allah Allah Ta'ala, percayalah Allah Ta'ala akan beri yang lebih baik. Satu kita bagi, banyak yang Allah Ta'ala bagi. Itu yang saya nak anda belajar pagi ni. Dan hari-hari yang akan datang. Jadi soalan pertama. Dia tanya saya, macam mana nak naikkan engagement Facebook page? Itu soalan dia. So, boleh ke saya nak jawab soalan ni? You all okay ni? Saya besarkanlah saya punya tulisan kalau macam tu supaya anda boleh nampak. So, ada yang tanya saya, macam mana nak meningkatkan engagement? Tu soalan dia. Engagement. Boleh nampak ni? Macam mana nak meningkatkan kita punya jumlah ataupun engagement? Tapi saya nak tanya dulu kepada anda. You faham tak apa maksud engagement? You all faham ataupun you all tak faham? Kalau tak faham, cakap kat situ, komen. Tak faham, tolong ajar. Setengah orang terlampau sangat dalam Facebook marketing, terlalu sangat sibuk nak buat iklan. Okay, dia tak perasan rupanya Facebook ni bukan pentingkan duit semata-mata. Kalau you ada duit, you jangan ingat you boleh buat iklan FB Ads. Faham tu? Jangan ingatkan kita boleh buat iklan sesuka hati dan ramai orang tengok dan ramai beli. Tolong jangan perasan. Ini bukan Facebook 2013. Ini bukan Facebook pada awal pada peringkat awal yang saya dulu terlibat. Antara yang paling awal buat FB Ads adalah pada 2011. 9 tahun lepas. Tak sama dia. Ni nak tanya dulu. Betul? Nak faham ke? Nak faham ni? Faham tak apa maksud engagement tu? Faham tak maksud engagement tu apa? Kita nak fahamkan tu dulu. Barulah senang saya nak mengajar benda lain. Boleh ke boleh ni? Hello? Tak faham kan? So, ramai orang nampak. Dan saya nak cakap, kelemahan kita adalah banyak benda, terlalu banyak sangat benda yang kita tak faham tau. Itu yang menyebabkan kenapa apa yang kita buat tu selalunya tak jadi. Selalunya benda yang kita buat tu dia tak memberikan satu result yang marvelous sebab kita tak faham apa benda tu. Jadi ini yang saya nak anda fahamkan dulu apa maksud engagement. Kenapa engagement tu penting? Macam mana engagement yang bagus, yang rendah ni akan menyebabkan sales rendah. Engagement yang tinggi dengan izin Allah, ini semua izin Allah lah, kau janganlah salah faham pula.
Engagement yang tinggi pula akan menyebabkan mempengaruhi customer kita akan beli lebih banyak daripada kita. Okey ke saya nak jawab soalan ni? You all okey ke tak ni? Kalau tak okey, saya malas nak jawab. Contoh. Contoh katalah macam ni. Ni adalah posting pagi tadi yang tim saya buat. Okey, pagi-pagi. Sebelum ni saya yang buat. Tapi lepas tu saya dah delegate pada tim. So, anda nampak Anda cuba tengok dia punya bilangan like, komen dan juga bilangan share. Okey. Like, komen dan juga share. Saya besarkan lagi kat situ. Kita tengok like, komen dan share. Okay. So, engagement ni tadi adalah, kalau kita nak tengok engagement adalah 3 benda utama lah. Like, komen dan bilangan share. Ini bendanya. Ini adalah 3 benda. Engagement ni adalah yang melibatkan like, komen, share. Saya tambah satu lagi. Dan juga berapa ramai orang yang klik pada anda punya posting. Ini juga kita panggil dia adalah sebahagian daripada engagement. Like, komen, share dan klik. So, kenapa benda ni penting untuk dia tinggi? Sekejap lagi saya bagi tahu lah macam mana pula cara nak dapatkan like, comment, share tu tinggi. Tapi kan ramai orang, terlalu ramai sangat yang tak faham. Sibuk sangat FB ad, letak bajet besar. Dia ingat letak bajet besar, bolehlah dapat. Sebenarnya tak. Memang tak jawabnya. Salah. Jangan salah faham. Facebook pentingkan engagement. Sebab dengan engagement ni, dia tahu orang tu selesa ke tak selesa duduk dan gunakan Facebook. Dan satu berita yang mengejutkan saya nak bagi tahu pada anda, saya nak bagi tahu benda yang the facts and the figures adalah 70% orang yang high income earner adalah menggunakan Facebook. Saya ulang balik. 70% high income earner, orang yang berpendapatan tinggi, mereka adalah menggunakan Facebook, bukan Instagram. Instagram ramai guna, tapi bukan orang yang high income. You all boleh faham ke faham ni? Bukan orang yang high income yang menggunakan. Tak. Yang income budak-budak, remaja, orang muda yang bukan high income, yes, memang guna IG. Memang syok lah kat situ, layan banyaklah orang like lah, komen segala bagai. Tapi bukan orang high income. Kalau you nak berniaga, saya advise gunakanlah Facebook. Cuma sekarang nak belajar macam mana cara yang betul untuk kita tune balik Facebook kita menjadi satu platform yang bagus untuk dapatkan lebih ramai pelanggan. Inilah maksud saya. Okey, boleh faham ni? Okey. Like, komen, share dan klik yang tinggi akan mempengaruhi satu benda namanya apa? Akan menyebabkan kita punya reach juga tinggi. Tu saya tulis. Engagement ni, like, komen, share ataupun orang klik post tu atau video tu, kalau mungkin posting kita adalah video, dia akan menyebabkan reach kita ni tinggi. Reach tu maksudnya apa? Kalau kita tengok tadi dalam posting yang saya tunjuk, anda tengok kat sini. Ni nampak. Cuba tengok kat sini. Okay, ni ada kat sini adalah, okay, kita tengok kat sini. Posting yang pagi tadi yang kita buat 4,683 engagement total, menyebabkan kita dapat 35,880 people reach. Maksudnya benda ni 35,880 orang follower saya nampak posting ni. Sebab engagement dia tinggi, maka reach dia juga adalah tinggi. Saya tunjuk, bukanlah semua posting kita tinggi. Ada juga kadang-kadang posting kita tak tinggi. Contoh macam ada satu malam tadi mungkin kita post lewat sangat. Engagement dia cuma 400. 404. Maka dia cuma reach 1910. Kita tak cakap semua benda yang kita buat tu power. Okay, contoh contoh macam ni pula. You tengok. Yang mana tadi kita relaikan balik sisi dengan Ustazah Nur Bahaya. 11,906 engagement menyebabkan 74,000 orang reach. Nampak tu? Tapi lepas ni anda mungkin tanya, habis macam mana nak dapatkan engagement tinggi supaya reach dia juga tinggi? Itulah soalannya yang ramai tak tahu. Sibuk nak belajar buat iklan. Tak nak pun belajar ilmu yang real. Tak nak pun belajar the real method Facebook ni sebenarnya macam mana. Faham ke faham ni?
Dia macam scoring lah. Kalau kita buat tu bagus, maka scoring dia bagus. Contoh macam ni. Semalam saya buat FB Live. 10,000 engagement. Yang reach dia adalah 63,991. Nampak ke nampak tu? Cuma kejap lagi mungkin anda nak tanya saya lah. Macam mana nak tinggikan dia punya engagement? Macam mana nak pastikan benda tu betul-betul menjadi? Itulah benda yang sangat-sangat penting yang kita nak kena tahu. Faham tu? Jelas tak sekat ni? Dan terima kasih tolong yang kepada yang tag kawan-kawan tu. Tolong tag anda punya kawan-kawan. Kalau anda ada agent ke stokis ke dropship, tolong tag dia orang. Sebab saya rasa terlalu ramai di kalangan you all ni banyak benda yang you all tak tahu. Banyak sangat benda yang you tak tahu dan masih banyak juga kerisauan saya adalah dia pun tak tahu apa yang dia tak tahu. Itulah masalahnya. So macam mana kita nak ambil tahu? Boleh faham tu? Tu contoh-contoh. Jadi macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak memastikan like, comment, share, klik ni tinggi supaya reach tinggi? Dan bila tinggi, what's happen adalah akan ramai orang yang akan nampak, kenal. Okay? So, bila kita buat tinggi dia punya engagement, like, comment, share tinggi, reach tinggi, semakin ramailah orang yang nampak dan kenal kepada you punya brand. Or kepada you punya business. Nampak tak benda ni? Saya baru cakap satu topik tau. This is one of the topic yang saya selalu kan. Nampak excited sangat lah. Sampai tercungap-cungap saya dia buatnya. Sebab saya kadang-kadang sedih. Saya sedih ramai usahawan tak nak belajar ikut step. Ramai yang belajar ni suka melangkau satu benda. Belajar ni dia pergi kat ujung. Kang dia patah balik tengah. Kang patah balik pula kat pangkal dia semula. Menyebabkan you punya marketing tak excellent. Sale masih krik-krik. Jualan masih tak capai 10,000. Ni saya dah tulis kat baju saya. Nak capai 10,000 pertama. Why? Kenapa kita memilih 10,000 pertama? Sebab database kami menunjukkan ramai yang masuk kelas ni adalah mereka yang dah berniaga lama tapi jualan masih tak capai 10,000 pertama. Dan saya nampak jika you all ni boleh capai 10,000 pertama, senang nak pergi ke next level. Mudah nak capai ke next level tu nanti. Ini benda yang saya nak cakap. You all faham atau faham tu? Dah cukup dah? Ke nak lagi ni? Siapa nak? Ni baru satu soalan. Saya rasa tadi ada 8 soalan kat situ. Kan? So, macam mana kita nak memastikan supaya kita dapat like yang bagus? Orang start untuk komen. Macam mana pula nak pastikan orang share? Faham tak? Bila benda ni berlaku, maka reach kita akan lebih tinggi dan menyebabkan lebih ramai pelanggan akan nampak. Dan sama juga bila kita buat FB Ads pun, kalau tak ramai like, comment, share, dia akan bazirkan you punya duit. Duit memang jalan, tapi tak ada hasil. Sebab ramai orang terlampau perasan, dia ingat buat iklan yang bagus, pula tu pergi belajar pula cara buat iklan. Lagilah jahanam. Menjahanamkan kita punya posting. Ini bukan zaman buat iklan, tuan-tuan. Ini zaman yang kita nak orang faham apa yang kita bantu dia orang. Ini ada zaman yang kita mesti tunjuk pada dia orang. Bisnes kita mampu memberi nilai kepada dia. Beri manfaat, beri kebaikan, beri bantuan. Memberikan penyelesaian kepada bisnes dia. Samalah macam Abang kami buat. Anda nampak tak? Bahawa saya dan Momentum Internet memberikan anda terlalu banyak solution. Terlalu banyak sangat benda yang you all ni tak tahu apa yang you tak tahu. Tapi the moment you tahu, insya-Allah, dengan izin Allah, sales akan meniti, naik, meroket, dia terbang. Ini bila kita faham. Persoalannya adalah ramai orang buat tak faham dan tak nak ambil masa sedikit, spend masa untuk nak buat benda ni. Boleh faham ni? Okay, so siapa nak tahu apakah yang mempengaruhi engagement ni? Sebab tu saya memilih topik ni pagi ni untuk jawab soalan ni. Sebab saya nampak terlalu ramai orang yang macam sangat lemah pada bab ni. Sangat lemah pada chapter ni, dia tak faham dan dia sibuk pergi belajar benda lain. Dan that's why saya nak hold you sekejap. Apakah benda-benda yang mempengaruhi? So, apa faktor? So, apakah faktor? Ni saya nak cakap, boleh ni?
Apakah faktor yang mempengaruhi engagement? Faktor mempengaruhi kita punya engagement. Siapa nak tahu benda ni? Siapa kat sini yang nak belajar dan nak ambil tahu apakah faktor yang mempengaruhi kita punya engagement? Apakah benda yang kita kena buat supaya engagement kita jadi lebih baik? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu, komen dulu kat situ. Nak tahu, saya nak tengok. Nak tahu. Dan siapa yang nak saya halalkan ilmu ni pagi ni, dia kena pastikan dia mesti tekan butang share. Kalau tak, saya macam tak reda lah macam tu. Kan. Yelah, saya bukannya charge apa-apa. Saya cuma charge anda yuran, tekan butang share. Dah habis. Tu je. Kalau tekan butang share pun tak boleh. Masalah lah kalau macam tu. Okay, baik. So, apakah yang mempengaruhi kita punya engagement? Nombor 1 adalah... saya tulis ni dulu. Okay. Okay, saya tak bagi jawapan lagi tau kat sini. Tapi, faktor yang mempengaruhi engagement kita adalah nombor 1. Jenis posting yang kita buat. Sama ada kita posting dalam bentuk gambar, atau dalam bentuk teks, atau dalam bentuk video, atau dalam bentuk FB Live. Inilah yang mempengaruhi kita punya engagement kita. You all faham tak benda tu? Okay. Tapi saya tak habis explain lagi. Kalau anda tak stay sampai habis, sebenarnya saya tak habis explain lagi. Kalau gambar yang macam mana? Kalau teks yang macam mana? Kalau video yang macam mana? Kalau FB Live apa yang kita nak buat? Dan saya tak susunkan lagi ranking dia. Mana satu yang paling top? Tak, saya tak huraikan lagi. Tapi saya nak cakap, keempat-empat ni adalah benda yang bagus. Okay? Benda yang akan menyebabkan kita punya engagement tu naik. So, ada tak saya tulis kat sini? Jenis posting, buat iklan. Memang tak. Sebab itu akan membantu menjahanamkan kempen marketing kita. Itu akan menggagalkan bisnes kita, pemasaran kita. Jadi, saya tak nak guna cara yang tak bagus. Tolong erase, tolong padam dalam kepala otak kita semua. Nak berjaya dalam Facebook, kena pandai buat iklan. Dan tolong jangan pergi mana-mana session yang mengajar cara buat iklan FB ad. Memang you cari pasal, you memang sengaja sedekah duit kepada Mark Zuckerberg. Belajar untuk macam mana nak buat konten yang bagus dalam Facebook. Macam mana nak buat posting yang bermanfaat, bernilai. Sebab itu yang akan menyebabkan orang akan tanya, tolonglah jual kat saya. You jual apa ni? Tolonglah, saya nak beli. Itu yang menyebabkan orang nak beli. Bukan iklan. Iklan akan buatkan orang nak cabut lari daripada you. Boleh faham tak ni? Siapa yang nak tahu? Dah share ke belum? Dah tag kawan-kawan ke belum? Kalau belum, ingat-ingat tu kira tak bayar yuran lah. Masuk kelas secara tidak sah. Kan? Saya nak anda tolong dulu jawab. Tolong tag, tolong share. Macam tu. Boleh? Okay. So, kalau gambar, apakah jenis-jenis gambar yang bagus? Pertama sekali gambar dia mesti gambar yang menarik. Kita kena gunakan gambar yang menarik. Biasanya gambar yang menarik adalah ada gambar manusia. Ada gambar manusia. Manusia still tertarik, emotion dia bila dia tengok manusia lain. Sedih, gembira, suka, berdebar, debaran. So, dia suka tengok gambar muka. Masalah kita ni adalah suka letak gambar produk. Gambar produk, gambar kotak, gambar bancuhan, gambar bahan-bahan, gambar 400. Tak habis-habis, tak sudah-sudah menjahanamkan kempen marketing sendiri. Suruh pergi belajar tak nak. Tu masalahnya. Suruh pergi belajar tak nak, malas. Jualan masih tak capai 10,000. Mungkin ada yang dah, tapi jualan dia stuck mungkin pada 20,000. Tak meningkat lagi. Cuba anda juga mungkin boleh komen kat situ. Anda stuck pada jualan anda berapa ribu? Kalau stuck pada 200,000 tu okey lagi lah. Tinggilah juga. Tapi mestilah dia tak puas hati.
Setengah orang kalau dia dah start 200,000 sedangkan dia dah berniaga mungkin 10 tahun, bengang weh. Bengang babe. Gila bengang. Ha. Cuba anda bagi tahu saya, anda ni start pada berapa? Pada level sale berapa yang you all start dan nampak macam apa lagi nak buat nak meningkatkan sale ni? Pening macam ni. Cuba bagi tahu saya kat situ. Kat level mana yang you all pening? Kat level mana yang you nampak ada masalah, ada isu kat situ? Boleh ke boleh ni? Boleh kan? Okey, baik. Bagus. So, gambar mesti menarik. Ada manusia, ada people. Dan elemen-elemen kita mestilah elemen yang melibatkan manusia. Panjang ni kalau saya nak cerita ni. Panjang. Sebab tu saya nak anda ready. Dengan insyaAllah hujung bulan ni kita akan adakan kelas roket pemasaran momentum yang terakhir. Roket pemasaran momentum nak tarik pelanggan yang akhir. Yang last. Tak ada lagi dah untuk 2020. Inilah yang last. Yang kita akan launching pada hari Selasa ni. Tu yang saya dah pakai baju ni ha. Tema dia nak capai 10,000 pertama. Nak capai 10,000 pertama. Bagi yang dah capai, macam mana nak capai 20,000 pertama, 30,000 pertama, 50,000 pertama, 100,000 pertama. Boleh faham tak ni? Yang tu yang saya nak anda tolong ready siap-siap. Sebab kita akan launching pada hari Selasa ni jam, saya nak anda bersedia seawal 9 pagi lah. Sebab terlalu ramai orang yang menunggu. Saya akan launching di satu tempat yang istimewa. Setakat ini lokasinya dirahsiakan. Tapi saya memang dah ready. Persediaan mental saya, stamina saya, tenaga saya. Sebab kali ni launching kita sangat berbeza. Sangat berbeza, sangat dahsyat, sangat wow. Menyebabkan saya berdebar-debar. Rasa fear, rasa macam, oi nak meninggal, macam nak meninggal pun ada. Masya Allah. Na'udzubillah. Tapi launching kali ni adalah lain macam dia. Siapa nak tunggu hari Selasa nanti, tolong spend masa dengan kami. Ada terlalu banyak benda yang kami nak berikan istimewa, special pada anda. Ada banyak juga benda free, benda baru. Benda-benda terbaru tapi kami nak bagi secara percuma. Dan untuk kali ni juga pelancaran kelas kita adalah RM10 je. RM10 untuk kelas 2 hari penuh. 2 hari penuh weh. Selain kita ada nak launching sesuatu benda yang baru, tapi kita nak bagi cara kepada you secara percuma. It's free. Macam percuma kita nak bagi. Tak payah bayar. Yuran je RM10. Yang lain tu kita akan bagi anda benda-benda free. Macam. Okay, so teks. Yang kedua adalah nama dia. Saya namakan dia. Teks ataupun kita panggil dia posting. Ini istilah saya lah. Kalau nak ikut-ikut lah. Tak nak ikut tak apa. Namanya teks tapi dalam bentuk posting bodoh. Okay. Teks ataupun dalam bentuk nama dia posting bodoh. Macam mana tahu contoh posting bodoh? Bukanlah saya kata bodoh. Tapi benda tu simple. Jadi tu yang saya panggil dia posting bodoh. Contoh macam ni Contoh ni. Kita just post teks macam ni Bagi-bagi. Ya Allah kau jauhkan kami daripada ujian COVID-19. Maksud saya posting ni adalah posting yang terlampau simple. Tapi cuba tengok reach dia. 139,000. Engagement 15,000 nampak? 10,000 like. 1,400 komen. 215 share. Padahal posting simple je babe. Bodoh je. Maksud saya simple and stupid maksud saya. Tapi reach dia tinggi. Tak ada gambar, tak ada apa. Ini sebab tu anda kena belajar pula. Masa bila nak pakai benda ni? Masa bila nak pakai gambar? Masa bila pula nak pakai video? Tu nak kena belajar nantilah. Tapi saya bagi tahu je dulu. Nanti saya ajar. That's why saya perlukan masa anda 2 hari. I need your time. Ramai orang kata nak berjaya. Tapi masalahnya dia tak nak bagi masa kepada diri dia untuk berjaya. Dia tak nak spend masa pun untuk pergi belajar. Sudahlah saya nak cakap dengan anda. Cukup-cukup lah tu. Ego tu. Degil tu simpan lah. PM tepi lah benda-benda tu semua buang. Buang ke tepi. Kan? Ego, perasaan rasa sombong. Rasa tak percaya, skeptical kat saya. Tak payah percaya saya pun. Just trust the process. You just pergi belajar. And insyaAllah you akan capai result macam mana anak-anak murid saya yang lain tu. Semalam saya dapat result anak murid saya yang buat dia stokis je kepada susu Farm Fresh. Dia bukan owner produk pun. Tapi sebulan dah boleh buat dalam. Sebelum ni hanya dia pun bermula macam biasa. Nak capai 10,000 pertama mencabar. Tapi the moment dah capai, naik 10,000, naik 100,000. Dan sekarang saya lihat lebih kurang dalam 800,000 sebulan.
800,000 sebulan. Saya tak suruh pun you percaya. Tapi you akan tengok sendiri siapa orangnya, macam mana dia buat, apa proses dia buat. Akhir sekali you akan tahu. Dan kelas kita ni terbuka. Indonesia boleh join, Singapore boleh join, Brunei boleh join. Sebab kita ada sistem pembayaran menggunakan kad kredit. No worry, semua orang. Kalau Singapore lagilah murah. Singapore sebab kita punya yuran RM10. So kalau jadi Sing dollar, hanyalah lebih kurang $3 lebih kurang. $3 je. Okay. Kalau rupiah saya RM100,000 kot. RM100,000 bersama dengan lagi tak, dia tak sampai RM100,000. Mungkin dalam RM50,000 atau RM40,000 je. Lagilah murah. Okay, RM40,000 pun masih mahal, bukan RM40,000. Lebih kurang dalam maybe saya rasa RM40,000 je kalau Indonesia. RM40,000 yuran RM10 tu, RM40,000. Apa sangatlah kita nak buat dengan RM40,000? Boleh faham tu? Kalau Singapore dollar baru $3, Brunei pun sama. $3 Brunei dollar dah boleh masuk kelas. Tapi saya nak cakap, kita buka pada 1,010 yang terawal je. Okay, nampak tu? Nampak tak tadi? Saya cakap tadi jenis posting adalah, lepas tu adalah teks posting bodoh, video, FB Live. Seriously saya nak cakap dengan anda, yang lagi dahsyat adalah FB Live. Tapi tak sempat ni, waktu kita dah mencemburui, kita dah habis 30 saat. 30 saat pula, 30 minit. Okay, tapi saya nak cakap juga yang kedua adalah, yang mempengaruhi nombor 2 adalah bilangan kita punya fans. Berapa ramai bilangan fans yang kita ada, sangat mempengaruhi kita punya engagement. You nak engagement tinggi, tapi fan you sikit, cenonit, memang tak jadi korang punya engagement. Takkan menjadi. Sebab tu saya kata, okay, macam ni, this is my offer. Apa kata you all pergi sekarang ke website saya ni, siapa kat sini nak tawaran, siapa kat sini sudi meluangkan masa untuk saya guide dia selama 2 hari, dan you ada you hanya perlu di rumah je. Tak perlu keluar mana-mana. COVID saya nampak meningkat, kita doa-doa supaya dia menurun. Okay, so saya nak cakap satu benda. Apa saya nak cakap adalah, you just duduk kat rumah, bagi masa 2 hari, saya guide you, tolong carilah laptop ke apa benda yang skrin dia besar untuk belajar. Kalau tak ada, guna phone pun tak apalah. Pastikan internet mencukupi. So, apa kata pergi dapatkan tawaran kita sekarang, sebab saya nak bagi anda download ebook macam mana nak tarik pelanggan tu. Macam mana nak tarik supaya you all boleh dapat ramai fans. Okay. So, saya nak anda download ebook ni. Kemudian masukkan nama, masukkan email anda. Kalau siapa yang belum buat. Boleh faham tu? Boleh faham tu? So, anda akan dapat nanti reminder untuk mendaftar pada 10 hari bulan ni nanti. 10 hari bulan November. Saya nak anda bersiap seawal 9 pagi sebab 10 pagi kita akan buat pelancaran. So, you daftar cepat-cepat. Bagi tahulah agent, stokis, dropship, business partner, pasangan. Kalau you ada internal team sale, internal team marketing, perlu, wajib. Mereka ni perlu belajar macam mana nak bantu you untuk online kan bisnes you dengan lebih baik. Boleh ke boleh? Ni boleh tak tag kawan-kawan anda kat sini? Boleh tak kat situ tag kawan-kawan anda dan tolong pergi ke website kat saya segera ni tadi, naktarikpelanggan.com. Tim saya pun ada pinkan komen kat situ. Tolong pergi kat situ, masukkan nama, masukkan email dan anda akan dijemput untuk masuk dan anda akan dapat reminder lebih awal supaya anda bersiap sedia. Dan kelas kita saya faham dia akan berlangsung pada hujung bulan ni nanti So kelas kita akan berlangsung pada hujung bulan. Okey, tak silap saya pada hujung bulan. So kita launching adalah pada 10 November. Okey, dan kelas kita adalah pada penghujung November. So sementara menunggu kelas tu, kita akan ada 3 kali kelas persediaan. Sebelum kita akan mulakan kelas kita RPM pada hujung bulan. So, anda akan ada 3 kali sesi persediaan setiap hari Sabtu. Selama 1 jam ke 1 jam setengah. Saya akan ajar benda-benda yang sangat penting. Magic numbers. Macam mana mindset yang betul untuk buat marketing. Apa yang kita perlukan. Supaya menyediakan anda untuk ke RPM tu nanti. So, anda akan dapat free 3 kali free session kepada anda yang mendaftar
pada 10 November ni nanti. Dan akhirnya, pada RPM, kita akan terus buat kelas. Macam. Bagus. Dan saya nak anda cepat tag kawan-kawan anda sekarang juga. Sekarang ni juga anda tag kawan-kawan supaya mereka semua alert dan mereka juga tahu kita ni ada buat kelas. Boleh faham tu? Saya memang menggunakan Apple. Sifu gunakan Apple. Memang semua benda Apple. iPad Pro, iPhone 11. iPhone 12 je saya rasa macam malas nak beli. Kan sebab function dia tak adalah banyak sangat. Saya nak belikan pun mungkin belikan untuk orang rumah lah sebab dia pakai iPhone X. Okey lah untuk upgrade pergi 12. Saya pakai 11 macam pergi 12. Nantilah dulu. Sabar dulu Okey, jadi saya ucapkan terima kasih pada yang dah tag kawan-kawan dia. Terima kasih banyak. Saya tak sabar nak jumpa anda pada hari Selasa ni. Serius saya kata, launching kita kali ni bukan saya buat kat office. Tapi kita buat di luar, di satu tempat yang istimewa yang kita follow SOP insyaAllah. Okay, kita follow SOP supaya kita sama-sama lawan COVID-19 sampai kita menang insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersama dengan kita semua. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi dalam sesi sarapan minda akan datang. Patutnya saya jawab 10 soalan. Nampaknya satu soalan ni pun dah panjang. Tapi betul ke betul? Banyak benda yang sebenarnya kita tak tahu, apa yang kita tak tahu. Dan hari ni anda dah tahu, dah serba sedikit apa yang anda patut tahu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.